Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bertemu kembali dalam program siri Al-Quran Sahabatku, dan insya-Allah hari ini kita sambung lagi dengan tajuk yang berikutnya, iaitulah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Pertama sekali tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, perlu kita faham, perlu kita tahu, pertama sekali membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah satu kewajipan. Dan sesiapa yang meninggalkannya, yakni membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid, ia merupakan satu kesalahan lagi berdosa. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertajwid. Demikianlah juga baginda Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, sehinggalah ke zaman tabi'in, sehinggalah ke zaman tabi'in, sehinggalah sampai kepada kita hari ini pun dalam keadaan bertajwid. Seperti mana kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam syairnya yang berbunyi, wal akhdhu bitajwidi hatmul lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Yang bermaksud dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa, kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid, dan demikian jugalah ia, yakni Al-Quran beserta tajwid sampai kepada kita. Begitu juga kata sahib As-Salsabi Asy-Syafi dalam syairnya, beliau menyebut, tajwidukal Qur'ana hatmun wajibu illam tujawwidhu fa anta mudhnibu lianna rabbi kallafal insana bihi faqala rattilil Qur'ana. Yang bermaksud, kamu mentajwidkan Al-Quran itu suatu kewajipan. Jika kamu tidak mentajwidkan akannya, maka kamu berdosa, kerana Tuhanku telah menetapkan atas manusia dengannya. Maka berfirman ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tartilkanlah olehmu akan Al-Quran. Maka di sini pertama sekali jelas kewajipan seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan tajwid adalah wajib dan mesti membaca Al-Quran mengikut hak-hak huruf dengan tajwidnya, sifat huruf dan makhraj huruf yang betul mesti dilakukan oleh setiap orang yang membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu menitik beratkan dalam masalah kesalahan. Ini yang kita nak bincang pada hari ini, berkenaan masalah kesalahan yang berlaku ketika mana membaca Al-Quran. Kerana apa? Supaya pembaca Al-Quran dapat menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Seperti mana kata Imam Abu Muzahim Al-Khaqani dalam syairnya, beliau menyebut, فَأَوَّلُ عِلْمِ الذِّكْرِ إِتْقَانُ حِفْظِهِ وَمَعْرِفَةٌ بِاللَّحْنِ مِنْ فِيكَ إِذْ يَجْرِي فَكُنْ عَارِفًا بِاللَّحْنِ كَيْمَ تُزِيلَهُ وَمَا لِلَّذِي لَا يَعْرِفُ اللَّحْنَ مِنْ عُذْرِ. Yang bermaksud, permulaan ilmu Al-Quran itu meneguhkan hafazannya, kemudian mengetahui tentang kesalahan apabila berlaku pada mulut kamu. Maka jadikanlah seorang yang mahir tentang kesalahan, supaya kamu dapat menghilangkannya, yakni supaya kamu dapat membaca Al-Quran dengan betul dalam keadaan tidak melakukan kesalahan tersebut. Dan tiadalah bagi orang yang tidak mengetahui tentang kesalahan itu daripada segala bentuk keuzuran. Maka setiap orang mesti tahu, kena ambil cakna mengenai kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Itu yang disebut oleh para ulama. Yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila menyebut mengenai kesalahan dalam Al-Quran, kesalahan yang berlaku ketika mana membaca Al-Quran, yang disebut dalam bahasa Arabnya ialah al-lahnu ataupun disebut lahnun. Ini yang bermaksud kesalahan dari sudut bahasanya. Yang ketiga yang ingin kita bincang pada hari ini mengenai kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Yang perlu kita faham terlebih dahulu makna kesalahan dalam bahasa Arab yang disebut sebagai lahnun ataupun al-lahnu. Dari sudut bahasanya maknanya ialah salah ataupun silap. Dan dari sudut istilahnya pula tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, melencong daripada kebenaran ketika mana membaca Al-Quran. Maknanya di sini, kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak tepat, tidak sempurna mengenai hukum hakam ilmu tajwid, makhraj huruf dan sifat huruf dan sebagainya, maka itu dipanggil kesalahan, al-lahnu, atau disebut sebagai lahnun.
Dari sudut bahasanya ialah silap ataupun salah. Dari sudut istilahnya, yang mana melencong daripada kebenaran ketika mana kita membaca Al-Quran. Contoh, kalau kita membaca Al-Quran, sepatutnya ayat disebut wa anzalna, kita membaca wa anza dengan huruf zal, wa anzalna, itu juga dipanggil sebagai kesalahan. Maknanya melencong daripada kebenaran ketika mana kita membaca Al-Quran. Baik, yang ingin kita mendalamkan lagi pada hari ini, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai lahnun ini, ulama membahagikan kepada dua bahagian. Satu disebut sebagai lahnu jali ataupun disebut sebagai lahnun jali yang bermaksud kesalahan yang nyata, dan satu lagi disebut sebagai lahnun khafi, iaitulah kesalahan yang tersembunyi. Pertama sekali ingin kita lihat kepada lahnun jali, iaitulah kesalahan yang nyata, yakni kesalahan yang terang, yang jelas, yang mana ada beberapa perkara yang dikategorikan sebagai lahnun jali. Pertama sekali kita nak lihat apakah yang dimaksudkan, apakah yang menyebabkan seseorang itu dikategorikan sebagai lahnun jali, kesalahan yang nyata, yang terang, yang jelas. Pertama sekali ialah, tuan-tuan dikasihi Allah, menukarkan huruf yang boleh mengubah kepada makna ayat. Menukarkan huruf kepada huruf yang lain, yang mana boleh menyebabkan mengubah makna ayat tersebut. Contoh, kita mengubah huruf ha kepada huruf kha dalam ayat yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf kha, maka itu ialah dipanggil lahnu jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata, yang terang. Pertama apa dia? Mengubah huruf kepada huruf yang lain dan boleh menyebabkan perubahan kepada makna ayat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah menukarkan huruf kepada huruf yang lain walaupun tidak mengubah kepada makna ayat. Yang pertama tadi, menukar huruf kepada huruf yang lain dalam keadaan mengubah ayat tersebut, makna ayat. Yang kedua, menukarkan huruf tetapi tidak mengubah kepada makna ayat. Contoh, menukarkan huruf sad kepada huruf sin dalam Al-Fatihah kita pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, dibaca dengan huruf sin, siratal ladzina an'amta alaihim. Maknanya di sini kita telah menukarkan huruf sad kepada huruf sin, walaupun tidak mengubah kepada makna, itu juga dikategorikan sebagai lahnu jali. Walaupun dalam ayat ini, dalam kalimah ini, adanya bacaan qiraat dengan membaca dengan sin, sirata. Akan tetapi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ambil ihtimam, perlu kita ambil waspada untuk diri kita ni, bagi membaca qiraat ataupun wajah imam-imam qiraat yang lain, perlu kita ada ilmu mengenai manhaj qiraat tersebut, barulah kita boleh beramal dengannya. Kalau kita mencampur adukkan membaca dengan qiraat warsh, membaca dengan qiraat kumbul, membaca dengan qiraat house, yang boleh menyebabkan berlakunya dosa ke atas diri kita kerana bercampur bacaan qiraat, maka itu tidak dibenarkan, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa dia tadi? Mengubah huruf kepada huruf yang lain walaupun tidak mengubah kepada makna ayat. Yang pertama tadi, mengubah huruf kepada huruf yang lain dalam keadaan mengubah makna ayat. Dan yang ketiga, kita ingin lihat lagi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah menukarkan baris yang boleh mengubah makna, mengubah baris. Seperti mana dalam Al-Fatihah kita juga pada ayat an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, kita membaca an'amtu alaihim, yakni mengubah baris, asalnya baris atas kepada baris hadapan. Maka ubah baris ini yang boleh menyebabkan perubahan makna, berubahnya makna, maka ini juga dipanggil sebagai kesalahan jali, lahnu jali. Dan yang keempat, iaitulah meninggalkan syiddah, yakni kita menghilangkan syiddah. Apa maksud syiddah? Tasydid. Contoh seperti mana dalam Al-Fatihah kita pada ayat yang kelima, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syiddah tasydid pada huruf ya, kita menghilangkannya, yakni kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa membaca dengan tasydid. Yang mana menghilangkan tasydid ini boleh mengubah kepada makna ayat, yang menyebabkan kita telah melakukan kesalahan yang disebut sebagai lahnu jali. Yang seterusnya, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah kita menambah huruf kerana boleh merosakkan makna, seperti mana menambah huruf waw pada kalimah liulil albab, pada ayat liulil albab,
kita membaca dengan huruf waw yang mad, yang panjang. Kita membaca liulil albab. Contoh ada dalam surah Sad ayat 43, yang mana kita menambahkan huruf yang boleh merosakkan makna ayat. Bukannya liulil albab, tapi kita membacanya liulil albab. Seterusnya lagi, apa lagi tuan-tuan dikasihi Allah yang melibatkan kesalahan lahnu jali ini, iaitulah meninggalkan huruf kerana boleh merosakkan makna. Tadi kita menambah huruf, ini meninggalkan huruf. Contoh pada kalimah huyyitum. Dalam kalimah ini terdapatnya dua huruf ya. Huyyitum, satu ya yang pertama yang berbaris di bawah, kemudian ya yang kedua adalah ya yang sukun. Bacaannya ialah huyyitum. Kalau kita meninggalkan satu huruf yang boleh mengubah kepada makna, ini juga dinamakan lahnu jali. Seperti mana kita membaca huyyitum, sepatutnya huyyitum kita membaca dengan huyyitum, menghilangkan satu huruf. Ini juga lahnu jali. Seterusnya lagi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, menukarkan huruf kerana boleh merosakkan makna. Seperti mana menukarkan huruf jim kepada huruf ga. Ini dialek Mesir. Kalau Mesir huruf jim, rata-ratanya orang Arab Mesir dia akan menyebut dengan huruf ga. Huruf ga. Contoh pada ayat idza jaa. Kalau membaca dengan idza gaa, ini juga dikategorikan lahnu jali, kesalahan yang terang, yang jelas dan nyata. Apa lagi tuan-tuan? Menukarkan lafaz huruf kerana merosakkan makna. Menukarkan lafaz huruf kerana merosakkan makna, seperti mana menukarkan huruf qaf kepada huruf ga. Okey, kepada huruf ji. Tadi huruf jim kepada huruf ga, kepada huruf ji. Ini huruf qaf kepada huruf ga. Ini mengikut dialek Arab Saudi. Tadi Arab Mesir, ini Arab Saudi. Kalau Mesir jim kepada ga, kalau Saudi huruf qaf kepada ga. Contoh ayat qamisahu dalam surah Yusuf ayat 25. Sepatutnya qamisahu dengan huruf qaf, tapi kalau mengikut qaf dalam dialek Arab Saudi, dia akan membaca dengan huruf ga. Gamisahu. Ini juga dikira sebagai lahnu jali. Seterusnya tuan-tuan dikasihi oleh Allah, menukarkan huruf, lafaz huruf kerana merosakkan makna. Seperti mana menukarkan lafaz qaf kepada huruf hamzah. Menukarkan huruf qaf kepada huruf hamzah. Dalam dialek Arab Saudi, qaf dia menukarkan kepada huruf ga. Dalam Arab Mesir, huruf qaf ditukarkan kepada huruf hamzah. Contoh pada ayat sadaqata, sepatutnya ada huruf qaf yang sukun, sadaqata. Jadi dibaca dengan sadaqta, dengan hamzah, sadaqta. Maka ini juga dikategorikan sebagai lahnu jali. Dan yang terakhir ialah menukarkan lafaz huruf kerana merosakkan makna, seperti mana menukarkan lafaz huruf dad kepada huruf dha. Ini juga dalam dialek Mesir, seperti mana pada kalimah dhabhan dibaca dengan dhabhan. Ini disebut dalam surah Al-Adiyat ayat yang pertama, wal adiyati dhabha. Kalau mengikut dialek Mesir, huruf dha ditukarkan kepada huruf dha, wal adiyati dhabha. Maka ini dikategorikan sebagai lahnu jali, kesalahan yang terang, yang jelas, yang nyata. Yang mana kesalahan ini kita perlu berhati-hati, kita kena berjaga-jaga, tak boleh melakukan kesalahan ini kerana berdosa tuan-tuan. Apatah lagi bila mana melibatkan rukun solat kita dalam Al-Fatihah kita terutamanya. Kalau melibatkan rukun solat, rukun qauli, kalau kita melakukan kesalahan jali ini, lahnu jali, menyebabkan rosak solat kita, menyebabkan solat kita tidak sah. Jadi di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan lahnu jali ini kenapa? Kerana kesalahan seperti yang kita sebut tadi, beberapa perkara itu dapat diketahui oleh kebanyakan orang. Sama ada orang tersebut di qari ataupun tidak, orang awam sekalipun, dia boleh mendengar dengan jelas, dia boleh mengetahui dan mengesan kesalahan tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai lahnu jali, dan hukumnya ialah haram lagi berdosa. Moga-moga menjadi manfaat kepada kita semua dan kita dapat mengetahui beberapa perkara yang boleh menyebabkan
berlakunya lahnu jali ini. Dan semoga kita berhati-hati dalam bacaan Al-Quran kita tidak melakukan kesalahan yang besar, yang berat ini. Dan mudah-mudahan hari demi hari semakin baik, semakin bagus bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Untuk yang berikutnya kita sambung lagi pada siri yang akan datang berkait dengan lahnu khafi, iaitulah kesalahan yang tersembunyi. Apakah yang dimaknakan dengan lahnu khafi? InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.